Kalau tidak, kalian semua bertanggung jawab atas ketiadaan ulama di atas permukaan bumi. Kenapa? Karena yang terlahir bukan ulama, tetapi khutabaul fitnah, tukang-tukang syarah yang menyebarkan fitnah di khalayak ramai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. 2-3 bulan ni saya tengok ada banyak kali lah saya tengok dalam Facebook ada video budak daripada mana tak tahulah, pakai serban, pakai jubah dengan ridak siap atas bahu, cuba-cuba bercakap tentang hukum hakam agama. Tetapi jelas-jelasnya apa yang dia bercakap tu menyalahi dengan ilmu agama yang sebenar. Satu daripadanya saya tengok, dia kata jangan kita jaga kita, kerana ini membawa kepada syirik. Ini percakapan begini ni cakapan yang keluar daripada mulut orang yang tak mengaji ilmu akidah. Dia tidak mengerti antara kalam hakikah dengan kalam majazi. Dia tak faham antara ada kalam ni, ada kalam hakiki, ada kalam majazi. Dia hanya bercakap kata kita jaga kita ni syirik. Yang betulnya Allah jaga kita. Ya memang Allah memanglah menjaga kita, tak perlu kita bercakap dah, itu hakikat. Secara majahnya boleh tak kita kata kita jaga kita? Ya, isnad majah dia panggil. Ini keluar daripada mulut budak, dia kata syirik orang yang mengatakan kita jaga kita. Ada satu lagi video budak tu, dia kata budak yang sama juga. Dia kata Dr. Hisham tu kena mengucap 25 syahadat balik sebab minta kaji, adakah betul habatus sauda ni boleh menjadi ubat kepada penyakit COVID. Dia kata doktor tersebut mempertikaikan hadis Nabi SAW. Ini tak pandai ini belakang. Ini orang panggil punca daripada tak habis mengaji tapi cuba nak bercakap agama. Sedangkan alim ulama kita aja la tatakallam qabla an tata'allam. Jangan kamu berkata-kata tentang agama sehingga kamu tu belajar. Hingga kamu belajar sungguh. Kalau belajar tak habis lagi, yang cakap belajar juga tapi tak habis lagi. Macam budak ni tak habis lagi ni, cakap dah. Ini tak boleh. Sedangkan hadis tentang habbatus sauda, fi habbatis sauda syifaun likulli da. Pada habbatus sauda tu Nabi kata ada ubat penyembuh bagi kulli fida, mana tiap-tiap penyakit. Kulli situ bukan dengan makna kulli jami'. Bukan dengan makna semua penyakit tu habbatus sauda lah ubatnya. Tidak. Itu kulli dengan makna majmu'. Maka sebab tu kalau kita baca dalam syarah-syarah hadis tersebut, ulama-ulama hadis umpama Imam Nawawi mengatakan hadis itu amun maksus. Perkataan yang diucapkan kul tu dengan makna umum, am, tapi maksudnya khusus, itu penyakit-penyakit tertentu. Jadi tidak benarlah dan salah tanggapan kalau orang yang mempertikaikan habatus sauda tu perlu dikaji betulkah boleh jadi ubat bagi COVID, maka orang tersebut mempertikaikan hadis Nabi SAW. Tidak. Artinya Dr. Hisham atau Dr. Nur Hisham ke apa nama dia? Dr. Nur Hisham itu tidak mempertikaikan hadis Nabi SAW. Yang dipertikainya adakah habbatus sauda tu boleh mengubat COVID. Tidak dipertikaikan habbatus sauda tu boleh jadi ubat bagi penyakit-penyakit yang lain yang sesuai. Kerana itu ada orang panggil sakit-sakit yang bersesuaian ubatnya habbatus sauda. Jadi kenapakah lahirnya orang-orang begini? Orang-orang yang belum habis lagi belajar, belum benar-benar selesai belajar, tapi suka bercakap, suka berdakwah lah kononnya. Ini kerana tidak ada orang panggil manhaj dalam pengajian. Maka sebab tu tempat pengajian jangan hanya ajar anak-anak kita supaya berani bercakap saja, tapi mesti ajar anak-anak kita tu berani bercakap benda yang hak, benda yang sebenar. Bukan semata-mata berani bercakap, ada sikit pengetahuan baca cedok sini saya nak buat video TikTok, saya nak bercakap agama, nak protes. Padahal apa yang dia bercakap tu menyalahi dengan ilmu yang sebenar. Ini orang panggil masalah yang kita hadapi di zaman sekarang ni, lahirnya khutabaul fitnah. Dipanggil tukang syarah yang menyebarkan fitnah. Pada apa yang kerajaan kata kita jaga kita tu, itu kalam majazi. Kita jaga kita,
Dengan makna kalam majazi, kita mengisnadkan perbuatan kita menjaga kita. Hakikatnya memang Allah yang menjaga kita. Itu tak perlu cakap. Macam kita lah. Nah, lapar makan nasi. Lapar makan nasi. Apa lapar kena makan nasi itu majaz. Hakikat siapa yang menjadikan kenyang? Bukan nasi, Allah. Tak perlu kita kata lapar minta dengan Allah. Bodoh gitu. Itu orang panggil benda-benda begini kena mengaji. Itu nasihat saya. Nah, kepada yang mengajar anak-anak kita, nasihatlah. Saya sebab tu pelajar pondok saya tak bagi cakap. Saya tak bercagi buat video TikTok ke, buat video ringkas ke, kononnya nak berdakwah ke, tak bagi. Kenapa? Karena saya rusing takutnya dia bercakap benda yang dia tidak tahu. Memandai-mandai. Jangan kita memandai-mandai. Biar kita benar-benar pandai, jangan kita memandai-mandai. Jadi bagaimana kita nak lahirkan orang panggil anak-anak yang benar-benar menyambung perjuangan alim ulama kita dahulu. Tidak ada tempat yang patut kita kena tolong, yang patut kita kena bantu, ialah tempat pengajian, madrasah, pondok yang benar-benar mengajarkan ilmu-ilmu alat. Untuk memahami hukum hakam agama ni mesti kena fahami alat. Kena faham nahwunya, sorofnya, ma'ani, bayan, badai, balaghahnya. Kena mengaji usul fiqhnya, qawaidul fiqhiyahnya. Mana boleh baca hadis, baca Quran sikit, hukum. Tak boleh gitu. Akhirnya kita jadi orang yang cepat menghukum. Ini bahaya. Nabi SAW sabda, inna akhafa akhwafakum rajulun yaqra'una al-Qur'ana hatta ru'yat alaihi bahjatuhu ja'at ila qaumil muslimin bi sayfihi faqala asyrakta atau asyraktum. Nabi kata benda yang paling aku bimbang sekali berlaku kepada umat aku ialah rajulun yaqra'una al-Qur'ana. Seorang yang membaca Al-Quran. Tahfiz itu, tahfiz ini. Hafal Quran. Ya bagus. Tapi Nabi cerita rajulun yaqra'una al-Qur'ana hatta ru'yat alaihi bahjatu, sehingga wajahnya bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Berseri, tengok sejuk mata. Tapi ja'a ila qaumil muslimin bi sayfihi, ja'a ila qaumil muslimin bi sayfihi faqala asyraktum. Dia datang kepada kaum muslimin, bercakap di kalangan orang Islam, mengajar kepada orang Islam. Lalu dia kata apa? Asyraktum, kalian semua musyrik. Kalian syirik. Ini bahaya. Ini yang dibimbang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena dia tidak dapat memahami ilmu agama dengan sebenar. Dia tidak memahami alat-alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka karena itu, para penonton yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita nak bangsa kita ni dilahirkan kembali alim ulama, cendekiawan yang benar-benar alim, rasikh fil ilmi, maka jangan kita lupa membantu pondok. Terutama pondok saya sendiri, pondok yang mengajar semua ilmu-ilmu alat tersebut. Daripada nahwunya, sarafnya, ma'aninya, bayan, badan, usul fiqh, qawaid fiqhiyah, semua ilmu alat dan semua ilmu terakhir, usul tafsir Quran, ulumul hadis, mastalah hadis, semua diajar di pondok. Cuma pondok kitanya susahlah katanya. Duduk menyewa, sampai sekarang pun masih lagi belum selesai lagi membayar hutang tanah untuk diwakafkan di atas nama pertubuhan pondok Rumi Sufi Jawi. Jadi saya mengharaplah demi untuk melahirkan anak-anak yang benar-benar nantinya akan menjadi alim ulama yang rasikh fil ilmi, yang betul-betul mendalami ilmunya, tidak orang panggil bercakap sebelum habis belajar. Bantulah. Kalau tidak, kalian semua bertanggungjawab atas ketiadaan ulama di atas permukaan bumi. Kenapa? Karena yang terlahir bukan ulama, tetapi khutabaul fitnah, tukang-tukang syarah yang menyebarkan fitnah di khalayak ramai, hingga orang-orang yang mempunyai ilmu pupus, hilang. Kenapa? Karena tak ada tempat nak mengaji, tak ada tempat yang selesa untuk mengajar, tak ada tempat yang selesa untuk mengaji dan sebagainya. Ini yang perlu kita pakak-pakak fikir semua, insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.